Ada pihak yang buat dakwaan, saya kurang pasti dakwaan itu berasas atau tidak, bahawa kerajaan PAS cuba mengislamkan orang asli. Jadi apakah pandangan mengenai dakwaan tersebut? Dia usaha mengislamkan manusia ni memang tugas kerajaan. Kalau kami tak buat pun, orang Kristian banyak masuk dalam hutan untuk mengkristiankan orang asli. Jadi kenapa orang Kristian kita tak marah? Orang Kristian ni lebih awal lagi masuk dalam hutan, berusaha mengkristiankan orang asli. Ada yang kahwin dengan orang asli. Jadi kalau kami buat tugas dakwah ni, itu biasa dah, kita bukan paksa. Kita bukan paksa. Jadi kalau you tak kata kerajaan tak boleh ataupun orang Islam tak boleh usaha mengislamkan orang asli, maka Kristian pun tak boleh lah. Semua tak boleh. Semua tak boleh, biarkan orang asli gitu saja. Tapi kenapa Kristian sampai sanggup duduk, sampai sanggup kahwin dengan orang asli? Nampak tak? Kita macam bisnes lah, umpama bisnes. You sell your goods. It's up to them lah. Nak beli tak nak beli. You tak boleh marah orang buka kedai. Ya, betul. Tak betul kan kita kata you tak boleh berniaga sebab saya nak berniaga. It's not fair. Ini ada panggil free enterprise kan? Free market, free enterprise. Kita balik pada soalan yang tadi, iaitu mengenai pembangunan di negeri Kelantan. Ada setengah pihak mengatakan bahawa PAS tidak mempunyai dasar dan polisi yang jelas untuk membangunkan Kelantan. Isu-isu berkaitan dengan pembalakan haram, lombong, banjir, masalah orang asli dan lain-lain sering dibangkitkan oleh parti dan pihak sebelah. Jadi apakah pandangan Dato'? Adakah kritikan ini cuma satu kritikan politik ataupun mereka betul membangkitkan setengah isu yang maybe overlook oleh PAS? Jadi apakah pandangan saya melihat banyak isu yang dibangkitkan ialah ada agenda politik. Bukan isu yang sebenar. Sebab contoh kalau kita kata pembalakan haram. Adakah kerajaan terlibat dalam pembalakan haram? Konsesi lain yang libat. Itu orang mencuri bala. You nak salahkan kerajaan ke? Dan kecurian bala ni bukan hanya berlaku di Kelantan. Kalau kita baca dalam laporan perhutanan seluruh negara. Di Pahang berlaku kecurian. Di Selangor pun berlaku kecurian. Jadi kenapa Kelantan dipilih? Itu isu dia. Sebab tu saya kata ada agenda politik. Orang mencuri, you tak boleh salahkan kerajaan. Nampak tak? Kerajaan ni dia keluar lesen membalak ni, dia ada peraturan. Dia ada peraturan dia yang dikawal oleh Majlis Perhutanan Negara. Bukan kita saja-saja keluar. Lepas tu jumlah tebangan balak ni kita ada dia panggil CTT. Catuan Tebangan Tahunan. Catuan ini ditentukan oleh Kerajaan Persekutuan. Bukan kami. Jadi dia bagi hak, contoh ni tahun ni berapa ribu hektar. Tahun ni berapa ribu hektar. Dan setakat ni rekod kita dalam 5 tahun ni, kelulusan yang kita berikan untuk membalak tidak pernah melebihi daripada CTT ni. Tapi penguatkuasaan dan pemantauan ini terletak di bawah kerajaan negeri ke atau kerajaan pusat? Itu dia panggil agensi bersama. Agensi bersama. Jabatan Perhutanan ni agensi bersama pusat dengan negeri. Tapi majoritinya pusat lah. Dan setakat ni penguatkuasaan berlaku. Cuma kadang-kadang kecurian balak ni berlaku di tengah-tengah hutan. Very difficult to get the information and very difficult to go to the location. Kalau you datang daripada Kota Baru, nak pergi masuk tu 6 jam. You sampai-sampai orang curi sudah balik, sudah lari. You nak boleh buat apa? You boleh hanya tahan balak, tahan jentera sajalah. Orang tak boleh tangkap. Ini isunya. Dan kita ni dari segi percentage kecurian balak ni kecil saja. Di Kelantan ni memang kecil berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Sebab tu kita tak pernah nafikan memang ada kes kecurian balak. Tapi you tak boleh blame kerajaan kerana orang mencuri balak. Sebab kita pengeluaran lesen ni bergantung kepada peraturan. Kemudian bila kita keluarkan lesen balak sebagai contoh untuk membalak, pembalak ini sebelum dia boleh tebang balak, dia mesti dapatkan kelulusan EIA. Kalau dia tak dapat EIA, dia tak boleh keluar balak. EIA ini kena balik kepada kerajaan pusat. Kerajaan pusat. Dan EIA ini memang jaga betul-betul setakat ni. Jadi itu isu. Jadi orang tak nampak. Jadi orang ingat ini salah kerajaan negeri. Salah kerajaan negeri. Jadi saya rasa tak fair itu. Itu tak fair. Itu isu. Kemudian yang kedua kita ringkas yang balak. Kemudian yang ketiga, yang kedua ialah masalah banjir. Banjir ni bukan kerana balak. Sebab kajian kita buat 2014 itu, banjir yang antara yang besar dalam sejarah Kelantan. Bila berlaku banjir, Menteri Besar telah mengarahkan semua agensi buat laporan. Kenapa punca berlaku banjir besar ni? Daripada semua laporan ini dibentangkan beberapa agensi, punca yang sebenarnya kerana jumlah hujan turun itu melebihi daripada kadar yang biasa. Yang luar biasa. Luar biasa. Hujan tu sepatut turun dalam masa 3 bulan, tapi dia turun dalam masa 3 hari. You bayangkan,
Air yang sepatutnya turun dalam 3 bulan, turun dalam 3 hari. Limpah. Itu punca yang besar. Jadi itu bukan kerana pembalakan. Jadi ini yang banyak. Jadi orang kata, oh ini kerana membalak lah. Baik, kalau kita kata Kelantan ni banjir kerana membalak. Kuala Lumpur banjir kerana apa? Selangor banjir kerana apa? Pembangunan. Itu contoh je. Kenapa Kuala Lumpur sampai hari ini tak boleh selesai banjir kilat ni? Berapa UMNO mengatas 60 tahun, PH mengatas 22 bulan, tak boleh selesai masalah banjir kilat di KL ini. Balak, ada tebang balak ke? Selangor tu sendiri, PH mengatas. Dah 2-3 penggal. Banjir juga. Nampak tak? Jadi sebab tu saya kata kena fair. You nak kritik, you kena fair. Kenapa di Kelantan kerana balak, di Selangor bukan kerana balak? Kenapa? Tak pandai mengatas. Ataupun dasar yang salah. Jadi masalah semua. Cuaca yang salah. Cuaca yang salah. Jadi iklim yang salah. itu saya kata kena fair tu. Kena fair tu. Jadi kita kena tengok dalam perspektif yang betul. Jangan kerana ini PAS merentah, everything blame on PAS. Dan orang asli pula macam tu. Orang asli ni kita sediakan tanah reserve untuk orang asli. Kita minta Jakwa identify kawasan untuk orang asli. Dan bila mereka angkat cadangan kepada kerajaan negeri, kita gazetkan kawasan itu untuk orang asli. Bukan kata kita tak peduli pada orang asli. Kita allocate luas kawasan dia. Dan seluruh hutan ini, kita benarkan orang asli merayau. Kalau di segi undang-undang, nak masuk dalam hutan kena ada lesen. Nak keluarkan rotan dan sebagainya kena ada lesen. Tapi special untuk orang asli ni, mereka boleh merayau dalam hutan di mana-mana tanpa lesen. Dan mereka boleh keluarkan rotan, daman dan sebagainya dengan tidak perlu lesen. Sampai peringkat tu kita bagi pada orang asli. Cuma pembangunan kena ada lah. Kena ada. Dan kita pastikan bila ada kelulusan membalak, kampung orang asli jangan usik. Kawasan cultivation dia jangan usik. Kemudian kawasan perkuburan dia jangan usik. Ada 3 area yang sensitif bagi orang asli. Pertama ialah settlement area. Yang kedua ialah cultivation. Dan yang ketiga ialah kubur. Dan ini memang kita suruh Jakwa identify. Dan ini kita tidak benarkan sebarang pembalakan di kawasan-kawasan ini. Tapi kalau you nak semua hutan jangan usik, macam setengah orang asli jaringan nak apa semua tu, it's not fair. Macam mana seluruh hutan nak bagi kat dia? Jadi macam mana pembangunan nak berlaku? Kalau kerajaan negeri buat macam tu, tak boleh keluar banyak, habislah semua negara, seluruh negara, bukan Kelantan saja. Tak ada pembangunan. Tak ada pembangunan. Dan kalau kita tak boleh tebang kayu, macam mana you nak buat furniture? You nak buat rumah, you nak buat kursi, you nak buat meja, you nak buat kertas. Kalau hutan tak boleh tebang. Jadi kena bagi saya kena fair. Dan kita di Kelantan dalam beberapa tahun ke belakang ni, hasil kita yang utama bukan lagi balak. Balak ni sudah berada tempat yang ketiga dalam hasil negeri. Hasil kita yang pertama ialah tanah. Yang kedua adalah servis punya area. Yang ketiga baru balak.